Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arman Hakimi, student course Usuluddin di Universiti Melaya, dan saya ingin membentangkan saya punya kerja khusus saya, khusus usul fiqh, di mana saya memilih bab 9, iaitu penjelasan tentang hukum taklifi, iaitu wajib, sunat, harus. Jadi mula dengan definisi hukum taklifi. Hukum taklifi adalah hukum yang berkaitan dengan arahan seperti melakukan sesuatu perkara, meninggalkan sesuatu perkara, dan melakukan atau meninggalkan sesuatu perkara itu oleh mukallaf. Hukum taklifi juga adalah salah satu daripada kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, sama ada baik secara tuntutan bolehnya atau menetapkan sesuatu itu sebagai sebab syarat atau mani. Istilah halal, haram, wajib, sunnah dan lain-lain lah, macam itulah, merupakan bahagian daripada hukum taklifi dalam Islam. Pemaksaan hukum ditujukan kepada umat Islam dan juga mukallaf adalah seperti orang dewasa yang tidak gila, berakal atau cukup tua, dan kebolehan untuk berfikir pantas. Dengan kata lain, anak kecil atau orang yang mengalami gangguan jiwa, macam takut hingga dia punya fikiran dia terganggu, tidak boleh menjadi macam beban hukum taklifi. Jadi menurut di sini, jadi kalau ikut golongan Hanafi, ia terbagi kepada 7. Tetapi saya dipilih oleh tajuk ni, oleh bab 9 ni, untuk menyediakan penjelasan terhadap 3 jenis saja, iaitu wajib, sunat dan harus. Yang pertama, hukum taklifi pertama yang saya nak jelaskan adalah wajib. Secara bahasanya wajib ialah, maksudnya adalah sakif, iaitu jatuh, gugur, dan lazim, tetap. Wajib adalah dan tetap. Wajib adalah sebuah perintah yang diharuskan dikerjakan, perintah yang harus dikerjakan. Jika ditinggalkan jika seseorang meninggalkan ini akan mendapat dosa. Dari pengertian tersebut wajib sama dengan fardu, mahtum dan lazim. Hukum wajib ini terbagi kepada 4 perkara yang utama. Iaitu wajib mutlak, muakkad, wajib mutlak, wajib muakkad, wajib aini, dan wajib khifayah. Tapi 4 ni dia dibagi kepada 2. Satu, pertama wajib yang pertama adalah iaitu wajib yang wajib mengikut waktu pelaksanaannya, iaitu wajib mutlak, kewajipan yang tidak ditentukan waktu pelaksanaannya. Wajib muakkad adalah kewajipan yang pelaksanaannya ditentukan dalam waktu yang tertentu dan tidak sah dilakukan di luar waktu yang sudah ditentukan tersebut. Kedua, hukum wajib yang berdasarkan orang yang melaksanakannya, dan ia terbagi menjadi 2 jenis pula, iaitu wajib aini. Wajib aini iaitu kewajipan secara peribadi yang tidak mungkin dilakukan oleh orang lain atau diwakilkan kepada orang lain. Kemudian wajib, lebih detail lagi, wajib ain adalah syarat-syarat untuk melakukan satu perbuatan setiap mukallaf dan tidak dapat diganti dengan
yang lain seperti kewajipan melaksanakan salat, puasa, zakat dan haji. Yang kedua pula wajib yang berdasarkan orang yang melaksanakan adalah wajib khifayah yang bawah tu. So kewajipan bersifat kelompok, wajib khifayah adalah kewajipan bersifat kelompok yang apabila tidak seorang pun melakukannya maka berdosalah semuanya, dan jika sebahagian melakukan maka gugur kewajipannya. Dah itu sajalah. Kemudian hukum taklifi sunnah. Sunnah sunnah atau mandub secara bahasa adalah adalah ma'dub, maksudnya yang diminta atau yang dianjurkan. Artinya sesuatu yang diperintahkan oleh syariah berarti tidak mencakup haram, makruh dan mubah. Hukum sunnah atau mandub boleh dilihat dari dua segi pembahagian, seperti ini. Ni dia. Okey. Sunnah tuntutan ada dua. Sunnah muakkad, sunnah ghairu. Jadi ada lagi satu belah pula. Bahagian kedua pula sunnah, iaitu sunnah kemungkinan untuk meninggalkannya, iaitu sunnah hadyu, sunnah zaidah. Jadi sunnah yang berdasarkan tuntutan adalah sunnah muakkad, iaitu perbuatan. Sunnah muakkad adalah perbuatan yang selalu dilakukan oleh Nabi, di samping ada keterangan yang menunjukkan bahawa perbuatan itu bukanlah sesuatu yang fardu. Kemudian sunnah ghairu muakkad, sunnah yang dilakukan oleh Nabi namun Nabi tidak melazimkan dirinya untuk berbuat demikian. Itu adalah maksud sunnah ghairu muakkad lah. Jadi sunnah yang bahagian kedua pula, iaitu pembahagian kedua iaitu sunnah yang hukum kemungkinan. Dua sunnah kemungkinan yang untuk meninggalkannya pula adalah sunnah hadyu. Sunnah hadyu adalah perbuatan yang dituntut untuk melakukannya kerana begitu besar faedah yang didapat darinya, dan orang yang meninggalkannya dinyatakan sesat. Orang yang meninggalkannya dinyatakan sesat dan tercela. Itu sunnah hadyu lah. Sunnah zaidah adalah yang kedua, sunnah zaidah dan zawaid. Sunnah yang apabila dilakukan oleh mukallaf maka dinilai baik, namun jika ditinggalkan tidak akan diberi sanksi apapun. Ini adalah sunnah zaidah dan zawaid lah. Ada tambahan pula, namanya sunnah nafal, sebuah perbuatan yang dituntut sebagai tambahan bagi perbuatan wajib. Itu dia sunnah. Kemudian akhir sekali hukum taklifi mubah. Dan mubah. Mubah artinya menurut ulama usul adalah apa yang memberi mukallaf kebebasan untuk memilih apakah yang akan boleh melakukannya ataupun tidak. Dan hukum mubah juga boleh didefinisikan sebagai sesuatu yang tidak berkaitan dengan perintah, tidak mencakup wajib atau mandub, serta mubah ni adalah bukan juga sahaja adalah larangan yang mencakup muharam dan makruh. Implementasi kaedah ibahah dalam ajaran agama Islam adalah seperti melaksanakan contohnya adalah seperti mubah adalah seperti melaksanakan perburuan sesudah melaksanakan tahallul dalam ibadah haji. Tambah pula ada dua jenis situasi seperti kemampuannya tidak dijelaskan, tetapi hukum syarak menyatakan bahawa ia dapat memberikan keterangan dan kesenangan bagi mereka yang melakukannya, dan juga sama sekali tidak dijelaskan dengan baik tentang kebolehan melakukan hal seperti itu. Hal tersebut berakar pada kaedah yang dipanggil bara'atul asliyah. Jadi itulah yang saya boleh jelaskan. Hukum taklifi yang terakhir dah jelaskan, iaitu harus, dan pengakhirannya itulah
tiga jenis penjelasan dan definisi tentang ulasan yang saya dapat tentang hukum taklifi dalam Islam. Hukum taklifi pada hakikatnya, hukum taklifi ini adalah pada hakikatnya mencakup segala bentuk tata cara, larangan dan izin seseorang. So itu sajalah. Terima kasih Allah kerana kerana ya, terima kasih kerana menonton ini slide ini, ya. And terima kasih Prof kerana memberi lecture yang jelas dari kelas-kelas sebelum ini, and harap dapat dapat beri petunjuk ke, ya. Itu saja. Thank you, terima kasih.